الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وقائدنا ومعلمنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sedang jemaat yang dirahmati oleh Allah, samalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada hari ini hari yang awal bulan Al-Muharram. Kita dah beralih pergi kepada tahun baru 1442 Hijrah. Maka dengan hijrah baru ni, dengan masuk bulan Muharram baru ni, ada beberapa perkara yang perlu kita kena mengaji dan belajar. Kerana di dalam masa setahun yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, dia ada kelebihan-kelebihan yang tertentu. Khususnya bulan Al-Muharram yang kita duduk ada pada hari ini, salah satu daripada bulan Ashhurul Hurum, minha arba'atun hurum. Allah Ta'ala jadi langit, semenjak daripada Allah Ta'ala jadi langit bumi, Allah Ta'ala tentu bahawa bulan di dalam masa setahun tu ada 12 bulan. Dalam masa 12 bulan tadi ada bulan-bulan yang Allah Ta'ala beri kemuliaan. Khususnya Allah Ta'ala sebut minha arba'atun hurum. Setengah daripada 12 bulan ialah 4 bulan dia panggil bulan haram. Hari ini muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita masih berada di dalam bulan haram lagi. Semenjak mana kita mula daripada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan juga hari ini bulan ni masuk bulan Muharram. Di dalam bulan Muharram muslimin yang dirahmati oleh Allah adalah musim untuk kita nak tambahkan kebaikan kita, musim untuk kita nak mengaku kesilapan kita dengan Allah Ta'ala, dan musim untuk kita semak diri kita, cek diri kita semenjak daripada setahun yang telah lepas hingga sampai masuk tahun baru ni, kita boleh berubah ataupun tidak. Sedang jemaat yang dirahmati oleh Allah, banyak hadis-hadis Nabi SAW beri kepentingan supaya umat Islam rasa kata penting bulan masa yang kita duduk pada hari ini ni. Sabda Nabi SAW, inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa as-samawati wal ard. Sesungguhnya pusingnya masa seperti semenjak daripada Allah Ta'ala jadi langit dan bumi. As-sanatu 12 syahra. Di dalam masa sebulan ada 12 bulan. Di dalam masa setahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Daripada 12 bulan ni ada 4 bulan Nabi ada pesan kepada kita. Thalathun mutawaliyat, 3 bulan turut-turut Nabi sebut. Zulqa'dah, Zulhijjah dan juga wal Muharram. Mula daripada Zulqa'dah, Zulhijjah dan juga bulan Muharram yang kita duduk pada hari ini. Wa Rajabul Mudhar allazi bainal Jumada wa Sya'ban, dan juga bulan Rajab
yang mana bulan Rajab di antara bulan Jumada dan bulan Syaban. Dalam hadis ni tanda kata Nabi pesan khas pada umat dia supaya kita mengambil penting bulan Muharram yang kita duduk hadapi ni. Kata Hasan Basri, "Inna Allah iftataha as-sanah bi syahril haram." Allah Ta'ala buka mula tahun baru dengan bulan haram. Hari ni kita berada tahun 1442, tahun baru dah. Allah Ta'ala buka tahun baru dengan bulan haram. Wa khatamaha bi syahri haram, bi syahrin haram. Dan juga Allah Ta'ala akhir juga tahun dengan bulan haram juga, ialah bulan Zulhijjah yang telah lepas. Falaysa syahru fis sanah ba'da syahri Ramadan a'zam indallahi minal Muharram. Di dalam masa setahun tidak ada dah bulan nak lebih daripada bulan Muharram, melainkan bulan Ramadan saja. Di dalam masa setahun selepas daripada bulan Ramadan, tak ada dah nak lebih, nak mulia lebih daripada bulan Muharram yang kita duduk pada hari ini. Itu kata Hasan Basri. Dan juga muslimin yang dirahmati oleh Allah, bulan Syahrullahil Muharram ni pada masa jahiliyah dia namakan Safar awal, dan bulan Safar yang kedua tadi, Safar lepas pada Muharram, dia panggil Safar Thani. Di dalam masa 12 bulan ni, sebulan ni yang Allah Ta'ala tukar nama daripada Safar awal jadi bulan Syahrullahil Muharram. Allah Ta'ala tukar nama. Pada masa jahiliyah nama lain, marinya Islam Allah Ta'ala bawa nama lain pula, ialah Syahrullahil Muharram. Dan juga kelebihan yang perlu kita kena isi di dalam bulan yang kita duduk hadapi ni, muslimin yang dirahmati oleh Allah, Nabi ada sebut satu amalan yang besar. Afdalus siyami ba'da Ramadan, seafdal puasa lepas pada bulan Ramadan, Syahrullahil Muharram, ialah kita puasa di dalam bulan Muharram. Kita boleh puasa, kita tak using sangat, kerana masyarakat kita puasa serumah, masyarakat kita terawih, masyarakat kita sedekah. Tapi bulan Muharram ni kita tak tahu, mujurnya Nabi royak juga. Adik daripada bulan Ramadan ialah bulan Muharram ni mulia, sehingga puasa dia turun martabat yang kedua lepas daripada bulan Ramadan. Hari ni kita dah tahu bahawa bulan Muharram ni ada satu ibadat yang Nabi pesan, ialah puasa. Dan juga di dalam bulan Muharram ni, muslimin yang dirahmati oleh Allah, nama Syahrullahil Muharram, bulan Allah. Bulan lain Allah Ta'ala tak tentu bulan Allah. Bulan Ramadan Syahrul Quran, Syahrul Ramadan, Syahrul Siyam. Tapi bulan Al-Muharram ni Allah Ta'ala kata Syahrullahil Muharram. Nabi gelar kata Syahrullahil Muharram, bulan Allah. Oleh itu, di dalam bulan ni khususnya, dia ada sejarah di dalam masa silam, ialah hari yang ke-10, hari Ashura, hari yang ke-10 bulan Muharram. Yang mana hari ni Nabi, ketika Nabi pergi di Madinah, fara'al yahuda tasumu yauma Ashura, Nabi dapati orang-orang Yahudi puasa hari Ashura. Faqala ma hadha, Nabi kata, apakah sebab awak puasa di dalam hari Ashura ni, hari yang ke-10 ni? Qalu hadha yaumun salihun, kata orang Yahudi, hari ni hari baik, hari ni hari molek. Hadha yaumun najjallahu bani Israel min aduwihim. Di dalam bulan Muharram, hari yang ke-10 Muharram ni, hari yang bersejarah di dalam masa dulu, ialah Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel daripada keganasan Fir'aun dan kejahatan Fir'aun. InsyaAllah kita akan sebut bagaimana Allah Ta'ala menyelamatkan Fir'aun, menyelamatkan Musa daripada keganasan Fir'aun, insyaAllah dia dalam khutbah yang kedua. Fasama Musa syukran lillah,
Oleh kerana Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel daripada Fir'aun, besarnya hari ini, maka Nabi Musa puasa hari itu. Maka Nabi Muhammad sebut kata, fa ana ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak untuk nak ikut Nabi Musa lebih daripada puak kita. Oleh itu, fasama wa amara bi siyamihi, Nabi puasa hari yang ke-10 dan Nabi suruh umat dia puasa hari yang ke-10. Kalau 10 Muharram ni kita tak boleh puasa, maknanya kita orang Yahudi lebih jauh daripada kita, kata menurut. Orang Yahudi puasa belakang hari ke-10 ni. Tiba-tiba kita umat Islam tak puasa, jadi orang Yahudi lebih jauh pada kita, tak ada. Muslimin yang dirahmati oleh Allah. Dan juga Nabi ada sebut afdalus siyami ba'da Ramadan, sebaik-baik puasa lepas pada bulan Ramadan Syahrullahil Muharram, ialah bulan Muharram. Wa afdalus salah ba'dal faridah, sebaik-baik sembahyang lepas faridah salatul laili, kita sembahyang pada waktu malam. Nah, bulan puasa tak using, bulan Muharram kita using. Sembahyang fardu kita tak using, sembahyang sunat pada waktu malam kita using nak buat tak boleh. Ini Nabi bui kegalakan kepada kita supaya kita jangan tinggal benda-benda hak pesen ni. Dan juga Imam Qurtubi ada sebut, innama kana as-sawm al-muharram afdalus siyam min ajli annahu awwalus sanah musta'nifah. Imam Qurtubi dia ayat sebut kata, sebab-sebab yang boleh puasa di dalam bulan Muharram ni mulia kerana tahun baru. Fakana istiftahuha bi shaumil ladzi huwa afdalul a'mal. Allah Ta'ala nak suruh kita mula tahun baru 1442 ni mula dengan benda molek. Mula dengan puasa. Kerana puasa ni afdal amalan yang perlu kita buat dalam bulan Muharram tadi. Kalulah tahun baru bukan Islam, kita tak using. Nah, demo kenal, demo tahu. Pakat giduk kaudau dan sebagainya pada waktu malam. Kita usingnya tahun baru Islam, kita tak tahu gapo nak buat pada bulan Muharram ni. Allahu Akbar. Oleh itu, mulianya puasa bulan Muharram ni, oleh kerana hari itu tadi, di dalam bulan Muharram tadi, awal tahun kita mula amalan baik, kita masuk tahun baru dengan amalan yang comel. Kerana kita tak segelomok, umur kita setahun tadi dengan benar kejahatan, kurang-kurang buka kitab kita catat amalan kita mula tahun 1442 ni mula dengan puasa. Bukan mula dengan mabuk, bukan mula dengan joget supaya dengan orang bukan Islam dak. Oleh itu muslimin yang dirahmati Allah. Dan Allah Ta'ala galak sangat, Nabi galak sangat suruh kita puasa ni. Oleh kerana puasa sehari ni Allah Ta'ala jauh kita daripada neraka 70 tahun. 70 tahun. Kita pernah dengar hadis ni. Ma min yaumin, ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah. Tidak ada seorang yang puasa di dalam kerana Allah Ta'ala, sehari kerana Allah, illa ba'adallahu bidzalikal yaum wajahu 'anil nar 70 qarifan. Allah Ta'ala jauh dia daripada neraka 70 tahun. 70 tahun muslimin yang dirahmati oleh Allah. Sehari kita puasa, sama ada dalam bulan Ramadan, sama ada dalam bulan Muharram, neraka jauh daripada kita 70 tahun. Kita kemungkinan kita tak gambar sangat sebut kata neraka. Tapi muslimin, kalau kita kelis sejarah, kalau kita kelis beberapa minggu telah lepas berlaku bom di Lebanon, dalam beberapa saat Lebanon tadi dah hancur jadi rebah habis. Tak beberapa minit sekali bom yang berlaku di Tara di Lebanon, makan jarak 10 kilo. Ada yang mati, ada yang sakit, ribuan sakit. Rumah-rumah runtuh, tempat-tempat duduk tak boleh duduk lagi. Itu hanya bom yang ada di atas dunia saja. Kalau kita kelih pula berlaku di Mesir, ketika minyak pecah tubik, terbakar habis kereta-kereta orang lalu. Ini sebagai contoh yang Allah Ta'ala bui. Segenap akhir tahun 1441 kita khabar
Kalau mereka yang taksir dekat dengan api neraka, mulalah kita puasa di dalam awal Muharram. Nabi ada sebut muslimin yang dirahmati Allah, siapa puasa Muharram dan siapa puasa bulan Ramadan, siapa puasa sunat-sunat, dia boleh masuk syurga, namanya Babur Rayyan. Hari ni ada kedak tekek kita nak pergi kepada syurga Allah Ta'ala. Ramai manusia sanggup beli tekek tu, tekek ni. Tapi hari ni kita ada katua untuk nak masuk syurga kedak. Pitu ngaku kedak kita nak masuk pitu ni. Maka untuk orang berpuasa, ada satu pitu khas untuk dia, nama Babur Rayyan. Pitu ni khas untuk orang puasa saja. Oleh itu Nabi galak supaya kita boleh masuk syurga dalam masa sama neraka jauh daripada kita. Dan pahala dia muslimin yang dirahmati oleh Allah. Kita tanya, kata puasa bulan Muharram ni boleh gapo? Su'ila an saumi yaumi Asyura. Orang tanya Nabi, kata kelebihan gapo puasa hari Asyura? Puasa hari ke-10 lah. Nah, hari ke-10. Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam, yukaffiru sanatal madiyah. Allah Ta'ala ampun dosa tahun 1441. Allah Ta'ala ampun dosa habis dah kalau kita puasa 10 Muharram tahun ni. Allahu Akbar. Baru ni 2 tahun, ketika hari Arafah, Allah Ta'ala bui kita ampun dosa 2 tahun. Tahun lepas dan tahun lagi akan datang. Hak ni pula boleh pula setahun. Kita nak ambil barisak mana di atas dunia ni bui gaji kerja sehari boleh setahun. Di Mekah orang kena kerja 3 bulan baru boleh makan setahun. Musim haji 3 bulan buat persiapan baru boleh makan setahun. Di Mekah tak ada di atas dunia ni kerja sehari boleh setahun, melainkan kita kerja dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, inilah kelebihan-kelebihan amalan-amalan kebaikan, bukan sekadar puasa saja dak. Kata ulama, di dalam bulan Muharram kita isi serupa dengan bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan kita boleh baca Quran, Muharram baca Quran. Kalau bulan Ramadan kita boleh sedekah, di dalam bulan ini pun kita sedekah. Kerana dia adik sikit daripada bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. Innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hari yang ke-10 muslimin yang dirahmati oleh Allah, hari tanda kebebasan manusia daripada kezaliman. Di dalam sejarah tidak ada manusia nak lebih kezaliman daripada Fir'aun. Sehingga Allah Ta'ala sebut, inna fir'auna ala fil ard, sesungguhnya Fir'aun sangat takabur di atas muka bumi. Wa ja'ala ahlaha syi'a, dan pecah belah di kalangan manusia yang ada di atas muka bumi. Muslimin, ganasnya Fir'aun yuzabbihu abna'ahum, oleh kerana ramalan mimpi dia kata akan timbul satu budak daripada Bani Israel memunas ataupun menghancurkan kerajaan dia. Maka dengan apa yang dia mimpi, yang dia ramalan tadi, dia turun kamsang kepada tentera dia, suruh sembelih habis anak-anak orang Bani Israel yang beranak tu, biar mari sembelih. Dan dia ada caunati cukup, pergi duk cek, kata orang perempuan ni beranak hari mana, pukul berapa, lebih daripada payaban duk periksa perut isteri duduk di tempat kita lagi. Subhanallah. Beranak mari gerak tekak. Wa yastahyi nisa'ahum, dan ambil bini-bini orang Bani Israel jadi hamba habis. Innahu kana minal mufsidin, sesungguhnya Fir'aun adalah orang yang paling jahat. Demi untuk pangkat
demi untuk tamneng dia jong bismillah budak-budak. Tak tahu puluhan ribu manusia mati dengan sebab keganasan Firaun. Dan juga Firaun tak khabar. Subhanallah. Firaun tak khabar bahwasanya Firaun ambil segala orang panggil keselamatan, tak sewi rebah kerajaan dia tadi. Tapi subhanallah, nyada juga seorang budak masuk perah di dalam kota Firaun. Orang ni lah akan peracur Firaun lepas pada tu. Dan dengan keancaman kezaliman Firaun, muslimin yang dirahmati oleh Allah, buat fitnah, melakukan kejahatan, dan duit pitih yang dia ada guna di atas jalan yang tak molek. Sehingga Nabi Musa berdoa kepada Firaun, Rabbana tmis ala amwalihim, ya Allah hancurkanlah harta mereka, washdud ala qulubihim, tutupkanlah mata hati mereka, fala yu'minu hatta yarawul azab, jangan fok ni berimeh kepada Allah melainkan apabila nampak azab. Maka akhir ceritanya, Bani Israel setelah mana dizalim oleh Firaun, minta orang mari menyelamatkan mereka itu. Tak ada orang lain melainkan Nabi Musa alaihissalam. Mereka mulalah lari daripada Firaun pada waktu malam. Setelah mana lari daripada keganasan Firaun dan kezaliman Firaun, maka waktu pagi esok naik matahari, terdapatnya sebelah belakang kaum Firaun mari dengan senjata alat perang cukup lekat. Dan di hadapan Bani Israel dengan Nabi Musa ada laut. Di situlah Bani Israel dia sebut kata, inna lamudrakun, tak ada gapo dah kita matilah hari ni. Kerana laut, siapa berani lakah laut? Kita nak lakah sungai tu pun tak habis ring dah nak lakah. Ni lakah laut, tak ada jalan dah hari ni. Inna lamudrakun. Kita dah Firaun mati dah kita. Tapi yakinnya Nabi Musa, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sebaliknya, awak tak usah takut. Allah Ta'ala ada sekali dengan kita. Allah Ta'ala akan buka jalan kepada kita. Allah yakin Nabi Musa. Hari yang ke-10 ni, hak kita dah ada ni lah berlakunya. Maka di situlah Allah Ta'ala suruh Nabi Musa pukul laut dengan tukak dia. Anidrib bi'asakal bahr. Nabi Musa katak tukak di dalam laut tadi. Fanfalaqa fakana kulli firqin kautaudil azim. Nabi Musa katak saja tukak di dalam laut, terbuka laut. Di antara sebelah kanan sebelah kiri tinggi semacam bukit laut. Dalam semacam cerung kita masuk di dalam bukit. Maka di situlah mukjizat yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi Musa, lakah laut dengan Bani Israel yang lemah tadi. Tapi Firaun tak khabar. Tak khabar di dalam kezaliman, tak khabar di dalam keancaman tadi. Kata laut yang dia duduk ikut Nabi Musa ni ialah tempat cucuk bagi dia, tempat akhir bagi dia pada kali ini. Firaun turut Musa dan Bani Israel nak bunuh. Jiwa nak bunuh semata, tak khabar kata laut ni nak telan dia, tak khabar. Subhanallah. Maka kaum Nabi Musa dan Bani Israel lakah laut. Mula Firaun turut attack. Wajawazna bi Bani Israel al-bahra. Allah Ta'ala menyelamat Bani Israel laut. Fa'atba'hum Fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa. Mulalah Firaun dengan tentera dia ikut orang-orang lemah tadi dengan kezaliman dan keancaman. Akhirnya Tuhan sebut di dalam ayat ni, hatta idza adrakahul gharaq. Setelah mana Nabi Musa naik, Bani Israel naik, maka laut seperti bukit tinggi tadi dah tutup. Maka disitulah adrakahul gharaqu, Firaun mula lemah. Manusia subhanallah nak hebat setara mana cukup dengan air ya. Banyak di dalam sejarah lemah dengan air. Nabi Nuh kaum dia lemah air. Nabi Musa kaum dia Firaun lemah air. Tak ada pelik lah kalau Allah Ta'ala nak pelemah air kita dekat dengan patah ni. Kalau kita maksiat tak ada pelik langsung. Mudah senang sangat ya. Subhanallah. Di situlah Firaun
Qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Firaun berlemah air, tentera yang ada serta dia tak boleh tolong, barulah berimeh kepada Allah. Berimeh dah lah. Berimeh sep. Kita takut sini dah ni. Kita takut berimeh apabila sapanya nyawa dilekong, ghar-gharah dia panggil. Baru nak mayar, baru nak berjuruh, baru nak buat tu, buat ni, tak ada pedah dalam. Firaun ni tergelai air baru nak berimeh. Maka Allah Ta'ala sebut, dia kata wa ana minal muslimin, dan saya salah satu daripada orang berimeh. Jadi orang Islam. Firaun masuk Islam, tapi masuk Islam lepas pada lemah air dah. Nak nyawa tak boleh. Maka Tuhan kata al-ana wa qad asaita, hey Firaun telah deraka berat belum pada ni, min qablu wa kunta minal mufsidin, dan mujahat teruk. Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Maka lemah Firaun dah itu. Bukan Firaun seorang, sekali dengan tentera duduk ikut dia. Yang kata kita ni walaupun kita tak zalim, tapi duk ikut orang zalim, tepuk tangan kepada orang zalim, tergelar juga. Tentera Firaun tergelar habis, tak ada kes lain. Duk ikut Firaun, ikut Abek suruh, ikut belakang. Tahu kata Abek jahat, ikut. Lemah pak dia. Jadi Firaun yang akhirnya Allah Ta'ala timbul jasad dia, boleh kita kelih kalau siapa pergi di Mesir ada di pipitapan. Tubuh pada Firaun masih ada lagi. Ayat sebagai alamat kepada fak kita. Ni sejarah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, lawan sangat Nabi Musa ni tubuh badan dia. Litakuna liman khalfaka ayah wa inna kathiran minan nasi an ayatina laghafilun. Tapi kita terlupa. Kita patut benar kelis sejarah-sejarah hari ni hari yang ke-10 Muharram ni, supaya kita jalan kelis sejarah Firaun. Hei orang-orang zalim, orang-orang deraka kepada Allah. Hari ini juga hari yang ke-10 Muharram juga tergelar orang zalim dah. Kita dah sedap kata Firaun yang tergelar. Satu hari nanti takut kita tergelar juga kalau kita zalim. Hari ini Allah Ta'ala beri pengajaran besar di dalam Muharram ni. Mengajar kepada orang zalim di dalam masyarakat. Orang zalim di dalam tempat kita. Beringat Firaun, hebat secara Firaun tergelar lemah air, tidak berimeh, Allah Ta'ala tak terima imej dia. Kita takut kita serupa dengan Firaun halus kita, Firaun kecil. Sebagai pengajaran kepada kita. Itulah benda-benda yang kita perlu buat di dalam bulan Muharram, dan juga benda-benda yang perlu kita ambil pengajaran daripada Muharram, dan keselamatan Nabi Musa daripada kezaliman Firaun. Allahumma salli ala Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. آمين آمين يا رب العالمين. وأقيموا الصلاة.